Undang-undang yang efektif, kegiatan jenayah berat dan jenayah terancang tidak dapat dibendung. Tidak dapat dibendung dengan berkesan dan seterusnya akan menjadi ancaman kepada keselamatan negara. Dari aspek sosial, selain peningkatan kadar jenayah, golongan pelajar juga akan menjadi sasaran oleh ahli-ahli kongsi gelap sedia ada untuk merekrut ahli-ahli baru bagi menyertai kumpulan mereka. Sekiranya enggan, mereka tanpa belas kasihan akan terus mengancam pelajar-pelajar ini sehingga sanggup mencederakan sesiapa sahaja yang tidak mengikut kemahuan mereka. Keadaan ini akan menyebabkan anak-anak kita berasa takut sehingga menjejaskan pelajaran mereka. Dalam masa yang sama, aktiviti-aktiviti seperti penyalahgunaan dadah, perjudian, maksiat dan pergaduhan di tempat-tempat awam akan turut meningkat sehingga suasana di bandar-bandar dan kawasan-kawasan perumahan menjadi tidak aman seperti sedia kala. Dari aspek ekonomi, kumpulan kongsi gelap yang bermaharajalela akan menjejaskan keyakinan pelabur asing dan pelabur tempatan juga. Sebagai contoh, pelabur-pelabur dan peniaga-peniaga akan berasa bimbang untuk menjalankan perniagaan mereka kerana dipaksa membayar wang perlindungan kepada kumpulan kongsi gelap yang memeras mereka. Kadar jenayah berat yang tinggi juga akan menyebabkan pelancong berasa tidak selamat dan tidak memilih untuk melancong ke negara ini. Akhirnya pembangunan ekonomi akan terencat dan seterusnya menjatuhkan nilai mata wang negara. Dari sudut politik pula terdapat juga kemungkinan kumpulan-kumpulan jenayah terancang untuk mempengaruhi ahli-ahli politik dan pegawai kerajaan bagi melindungi kegiatan mereka. Sekiranya hal ini dibenarkan berlaku, maka institusi-institusi kerajaan akan kehilangan kredibiliti dan kewibawaan serta seterusnya menyebabkan kerugian besar kepada negara. Tansriah Ketua Rang Undang-Undang Pencegahan Jenayah, Pindaan dan Penmeluasan 2013 yang dibentangkan di hadapan Dewan Yang Mulia ini bertujuan untuk memperkasakan Akta Pencegahan Jenayah 1959 yang sudah lapuk dan tidak relevan lagi dengan keadaan semasa dan arus teknologi yang berkembang pada masa ini. Pindaan ini dibuat bagi memastikan pihak polis boleh mengambil tindakan secara lebih efektif terhadap penjenayah-penjenayah seterusnya, membendung aktiviti jenayah daripada terus meningkat. Rang undang-undang ini memperuntukkan perkara-perkara seperti berikut. Pertama, akta ini akan diperluaskan pemakaiannya ke seluruh Malaysia. Akta Pencegahan Jenayah 1959 pada masa ini hanya terpakai di Semenanjung Malaysia sahaja. Dengan pemakaiannya diperluaskan, maka akta ini boleh berkuat kuasa di seluruh Malaysia termasuk di Sabah dan Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Yang keduanya berhubung dengan tempoh tahanan reman. Rang undang-undang ini akan menurunkan jumlah tahanan reman daripada 71 hari kepada 59 hari yang dikeluarkan oleh Magistrate dan Hakim Mahkamah Session. Jumlah ini tidak termasuk 24 jam tempoh tahanan reman pertama yang dibuat oleh pegawai polis. Dalam masa yang sama, Fasal 4 Rang Undang-Undang ini memperuntukkan bahawa reman orang yang ditangkap bagi tujuan siasatan. Subsection 4 dalam kurungan 2 memberi kuasa untuk memerintahkan reman bagi masa inkuari yang akan dikeluarkan oleh Hakim Mahkamah Session bagi siasatan yang dikategorikan sebagai kesalahan berat. Susulan itu, Section 5 iaitu mengenai lanjutan tempoh tahanan reman dimansuhkan. Ketiga, bagi memastikan pemantauan yang lebih efektif, pemakaian peranti pengawasan elektronik atau Electronic Monitoring Device, EMD, boleh dikenakan seperti mana yang dinyatakan di dalam Fasal 6. Fasal ini memperuntukkan bahawa orang-orang yang diberi jaminan dipakaikan EMD selama tempoh yang ditetapkan. Permohonan ini akan dibuat oleh Timbalan Pendakwa Raya kepada Hakim Mahkamah Session. Keempat, seterusnya bagi memastikan tiada lagi tuduhan penyalahgunaan kuasa terhadap menteri, satu lembaga pencegahan jenayah akan ditubuhkan di bawah Seksyen 11, iaitu dengan memasukkan peruntukan baru, iaitu Seksyen 7B dan 7C. Lembaga ini akan terdiri daripada seorang pengurusi dan 2 orang ahli yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Kriteria pengurusi yang dilantik mestilah seorang yang pernah atau yang sedang atau yang layak menjadi seorang hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi. Kelima, Fasal 14 adalah mengenai syarat-syarat tambahan yang dimasukkan di dalam Seksyen 15. Antaranya berhubung kemestian untuk mengisytiharkan peralatan komunikasi yang digunakan oleh Ketua Polis Negeri yang berkaitan.
Yang keenam, Fasal 19 pula adalah mengenai pengenalan Seksyen baru 15A, iaitu tiada semakan kehakiman boleh dibuat terhadap keputusan yang dibuat oleh Lembaga Pencegahan Jenayah kecuali mengenai pematuhan kepada prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, bagi memastikan pematuhan terhadap perintah yang dikeluarkan di bawah akta ini, Fasal 20, 21, 22 dan 24 pula dibuat bagi memperkenalkan penalti yang lebih berat terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan berdasarkan kepada akta ini. Yang ke-8, seterusnya, untuk memastikan undang-undang ini adalah lebih efektif dalam pembanterasan jenayah, maka rang undang-undang ini akan dipinda di bawah perkara 149 Perlembagaan Persekutuan. Justru Fasal 23 dibuat bagi memperkenalkan bahagian baru 4A, iaitu untuk mengadakan perintah tahanan bagi tempoh tidak melebihi 2 tahun pada satu-satu masa selain pada perintah pengawasan yang sedia ada. Yang ke-8, menyedari bahawa undang-undang ini digubal di bawah perkara 149 yang membenarkan penahanan individu oleh pihak polis untuk tujuan siasatan di luar norma kebiasaan tata cara jenayah dan undang-undang keterangan yang lazim, maka kerajaan telah mengambil keputusan mengadakan beberapa lindung jamin atau safeguard dengan izin seperti berikut. A. Memasukkan Fasal 19A, Fasal 19E, iaitu mengenai pengemukaan laporan tahunan kepada Parlimen, dan B. memperkenalkan sunset clause seperti mana yang dinyatakan di dalam Fasal 19F. Peruntukan ini memerlukan supaya bahagian 4A mengenai perintah tahanan ini dikaji semula setiap 5 tahun dan hendaklah terhenti berkuatkuasa melainkan jika apabila semakan dibuat, suatu ketetapan diluluskan oleh kedua-dua majlis parlimen untuk melanjutkan tempoh kuatkuasa peruntukan ini. Yang ke-10, untuk menangani isu saksi takut memberi keterangan, kepentingan umum dan keselamatan saksi akan dilindungi seperti mana yang dinyatakan di bawah Fasal 21A yang melarang penzahiran maklumat seperti mana yang dinyatakan di dalam Fasal 25. Yang ke-11, akhir sekali, Fasal 26 pula adalah mengenai pindaan terhadap Seksyen 22 untuk memberi kuasa kepada Menteri bagi meminda jadual ketiga akta ini. Tan Sri Yang Bertuah, sebelum ini terdapat undang-undang pencegahan yang digunakan di mana kuasa yang mencukupi diberikan kepada pihak polis untuk menangani kes-kes jenayah terancang dan jenayah kekerasan dengan lebih berkesan. Malah merupakan elemen utama dalam langkah pencegahan jenayah. Keberkesanan undang-undang tersebut juga sudah terbukti semasa Ordinans Darurat Ketenteraman Awam dan Mencegah Jenayah 1969 dikuatkuasakan sebelum ini. Dalam hal ini, keselamatan dan ketenteraman awam tidak sepatutnya diperjudikan semata-mata disebabkan penolakan terhadap peruntukan penahanan pencegahan tanpa bicara yang dilihat sebagai melanggar hak asasi manusia. Rakyat seharusnya jelas dan yakin mengenai keperluan peruntukan seumpama ini. Walaupun terdapat pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan akan menentang dan mengutuk tindakan kerajaan untuk memperkenalkan semula peruntukan tahanan pencegahan sebagai tidak berperikemanusiaan dan sebagainya, namun ia masih diperlukan demi kepentingan dan keselamatan rakyat. Penahanan tanpa bicara mempunyai kelebihan dalam aspek tindakan pencegahan ke atas jenayah terancang dan jenayah kekerasan. Ini kerana jika kes seumpama itu dibicarakan di mahkamah, terdapat keperluan untuk memanggil saksi yang mana ia merupakan suatu masalah besar apabila saksi keberatan untuk tampil memberi keterangan. Terdapat banyak kes di mana saksi bagi kes-kes jenayah terancang dan jenayah kekerasan sebelum ini telah dibunuh, diugut dan sebagainya yang menyebabkan mereka takut untuk memberi keterangan. Tan Sri Yang Bertuah, antara kekangan utama dalam proses siasatan kes-kes jenayah terancang dan jenayah kekerasan ialah ketiadaan corroborations bagi mengukuhkan keterangan. Ini merupakan cabaran terbesar dalam memerangi jenayah terancang dan jenayah kekerasan. Kegagalan menemui barang kes seperti senjata yang digunakan akan menyebabkan kes tersebut tidak boleh dibawa ke mahkamah walaupun pengakuan suspek berjaya direkodkan oleh pihak polis. Dengan kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi pada masa ini menambah baikkan secara keseluruhan Akta Pencegahan Jenayah
1959 yang termasuk peruntukan untuk penahanan pencegahan sangat diperlukan bagi mengekang secara efektif tindak tanduk penjenayah yang berada dalam tahanan serta meningkatkan kapasiti pengawasan polis. Ini adalah penting kerana bantuan peralatan komunikasi yang canggih, penjenayah khususnya dalam kongsi gelap yang dikenakan perintah pengawasan atau tahanan pencegahan masih mampu meneruskan aktiviti jenayah melalui arahan yang boleh diberikan dengan mudah kepada ahli kumpulan masing-masing. Misalnya memberi amaran atau mencederakan saksi. Sehubungan ini juga adalah wajar dipastikan penjenayah yang dikenakan perintah pengawasan polis tidak dapat berhubung dengan pihak luar untuk memberi arahan misalnya yang boleh mengancam keselamatan saksi atau mengganggu siasatan polis. Justru dengan mandat yang diberikan oleh rakyat pada pilihan raya umum yang lalu, kerajaan dengan penuh kepertanggungjawaban akan memastikan semua rakyat Malaysia terlindung dan terus hidup dengan keadaan aman. Keamanan ini tinggi nilainya berbanding dengan pergolakan di beberapa buah negara di luar sana. Ingin saya tegaskan di sini bahawa penjenayah adalah buta warna dan tidak mengira siapa pun mangsa mereka. Kita perlu menerima kenyataan sungguh pun ia pahit untuk ditelan. Oleh yang demikian, saya menyeru agar semua pihak mengedepikan fahaman politik dan kepentingan diri masing-masing bagi membuat penilaian rasional demi kepentingan, keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Tan Sri Ketua, di kesempatan ini juga suka saya menyatakan bahawa selepas mengambil kira pandangan pelbagai pihak dan engagement dengan beberapa pihak, terdapat beberapa makluman balas yang telah diterima. Sebagai usaha untuk menambah baikkan rang undang-undang yang dibentangkan di hadapan Dewan Yang Mulia ini, walau bagaimanapun, saya serahkan kepada kebijaksanaan ahli-ahli yang berhormat membahaskannya di peringkat jawatankuasa nanti. Antara huraian-huraian yang telah dibangkitkan, yang telah kami ambil kira ialah: 1. Supaya tempoh reman dinaikkan dari 39 hari kepada 60 hari. 2. Supaya bilangan ahli lembaga pencegahan jenayah yang bakal dibentuk ditambah kepada 5 orang kesemuanya. 3. Memberi kuasa kepada menteri untuk meminda, memotong dan menambah jadual. Maaf Tan Sri. Yang keempat, supaya kuasa menyediakan kenyataan bertulis semasa permohonan reman di Mahkamah Magistrate dibuat oleh seorang pegawai polis berpangkat tidak rendah dari inspektor. Permohonan reman di Mahkamah Seksyen pula kenyataan bertulis oleh pegawai polis berpangkat tidak rendah dari ASP dikekalkan. Yang kelima, memotong Seksyen 7C yang memperuntukkan kriteria dalam pengeluaran perintah tahanan dan perintah pengawasan oleh lembaga pencegahan jenayah. Dan yang keenam, supaya memasukkan peruntukan baru untuk pemasangan peranti EMD pada mereka yang diperintahkan diletakkan di bawah pengawasan polis. Tan Sri Yang Ketua, saya mohon mencadangkan.